Kenapa tuan-tuan miskin yang bertakwa itu terlalu hebat? Kerana dia melihat kemiskinan itu adalah satu kemuliaan. Lantaran tidak pernah pun dia mengeluh di depan makhluk. Dan dia tidak pernah juga mengeluh di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran dia meletakkan bahawa kemiskinan itu merupakan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepadanya. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي مال. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umat itu ada dia punya fitnah. Fitnah ni maksudnya ujian. Setiap umat itu ada ujian dia. Kalau kita lihat zaman Nabi Lut, ujiannya adalah suka laki-laki sama-sama laki-laki. Dan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fitnahnya adalah wa inna fitnata ummati al-mal. Adapun ujian bagi umat aku ialah berbentuk harta benda. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحب الخلق إلى الله الفقراء. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi telah pun bersabda, sesungguhnya manusia yang paling Allah cintai adalah orang-orang fakir. Itu sebab kita kena muhasabah. Kita kena muhasabah. Saya kena muhasabah. Tuan-tuan yang berada di sini juga kena muhasabah. Kalau terdapat dalam barisan taman kita ada orang yang susah, yang terkadang-kadang hati kita sentiasa dibisik oleh syaitan, kita tidak ambil kisah pun pasal kita menyangka ada orang tolong dia. Kita tak ambil kisah pun pasal kita menyangka anak dia pasti tolong dia. Tapi rupa-rupanya seakan kita itu meleset. Dia hidup dalam keadaan yang begitu sukar. Namun begitu untuk meminta-minta dia tidak akan buat. Kerana sifat orang yang mukmin, dia tidak akan minta. Dia hanya berbisik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih lagi kalau dia miskin yang bertakwa. Kenapa tuan-tuan miskin yang bertakwa itu terlalu hebat? Kerana dia melihat kemiskinan itu adalah satu kemuliaan. Lantaran tidak pernah pun dia mengeluh di depan makhluk. Dan dia tidak pernah juga mengeluh di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran dia meletakkan bahawa kemiskinan itu adalah merupakan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepadanya. Itu sebab para hadirin, para Nabi alaihi wassalatu wassalam menempuh pada proses dilantik menjadi Rasul, dilantik menjadi para Nabi, dihadapkan dengan situasi kepayahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir setiap nabi mereka itu adalah ra'iyal ghanam, adalah pengembala kambing. Mengambil upah, berdepan dengan kepayahan dan kesusahan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kepayahan adalah merupakan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang didepankan kepadanya kesusahan dan kepayahan, dia adalah merupakan kekasih Allah. Para Nabi adalah kekasih Allah, maka dia juga berdepan dengan kepayahan dan kesusahan. Kemudian bila seseorang fakir itu dia mukmin, dia muttaqin, kemiskinan dia tadi itu yang telah diletakkan sebagai satu kemuliaan, di samping itu juga dia akan berasa gembira kerana tatkala dia berada pada posisi kemiskinan, dia juga mendapat sebagaimana
perasaan yang dianugerahkan kepada para nabi alaihimussalatu wassalam. Poin kita di sini ialah apabila ditimpa kepada kita kesusahan, janganlah kita berkeluh kesah, kerana kesusahan itu pada hakikatnya adalah sesuatu yang ditimpakan kepada para rasul dan para nabi alaihimussalatu wassalam. Lantaran kesusahan itulah yang akan menaikkan darjat mereka di akhirat nanti, kerana Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan darjat bagi mereka-mereka yang fakir dengan kita telah pun membaca hadis-hadis sebelum daripada ini, bagaimana orang-orang fakir Allah Ta'ala berikan kurniaan padanya syafaat, sehingga boleh membantu bagi mereka yang pernah membantu mereka dengan kerana Allah Subhanahu wa taala sewaktu di dunia. Hal itu kerana yang paling dicintai Allah adalah para nabi, maka Allah menguji mereka dengan kefakiran. Lantaran itu Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, inna ahabbal khalqi ilallahi al-fuqara. Sesungguhnya secinta-cinta makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang fakir. Hal ini kerana yang paling dicintai Allah adalah para nabi, maka Allah menguji mereka dengan kefakiran. Abu Lah As-Samarqandi berkata, ayahku menceritakan kepada kami, Abul Husain Al-Farra menceritakan kepada kami dengan sanadnya daripada Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Dia berkata, Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa bin Imran bahawa telah wafat seorang lelaki dari para hamba-Ku yang paling aku cintai, dan penduduk bumi yang paling dicintai. Makhluk Allah, hamba Allah Ta'ala yang paling Allah sayang, dan penduduk bumi yang paling Allah cintai. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, beritahu ada hamba aku yang paling aku sayang, dan yang paling dekat dunia ni dialah yang paling aku cintai. Dia Nabi ke? Bukan. Dia makhluk biasa, dia orang biasa, tapi aku sayang pada dia. Lalu Musa alaihi salam, lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, datanglah kepada dia, kau cari dia ni, kau cari dia, nanti kau uruskanlah dia. Selepas dia mati nanti kau uruskan, kau kapankanlah dia, mandikanlah dia, dan berdirilah di atas kuburnya. Lalu Nabi Musa alaihi salam mencarinya di beberapa bangunan. Mencarilah Nabi Musa, namun dia tidak menemukannya. Kemudian dia mencari di reruntuhan, namun dia tidak mampu untuk mencarinya. Kemudian Musa alaihi salam melihat tukang bangunan. Maka Musa pun bertanya, apakah kalian melihat orang sakit di sini kemarin, atau orang yang meninggal hari ini? Sebahagian mereka berkata, aku melihat orang sakit di bawah runtuhan itu. Apakah engkau ingin ke sana dan bertemu dengannya? Nabi Musa menjawab, ya. Lalu dia pun berangkat. Ternyata di sana ada seorang yang sedang sakit. Dahlah sakit, kemudian dia jatuh terhempas, di mana terhempas kepalanya mengenai batu. Ketika Musa mengubati dirinya, kepalanya yang terjatuh daripada batu tersebut, maka Musa pun berdiri lalu menangis. Lantas dia berkata, wahai Tuhan, Engkau katakan bahawa ini termasuk para hamba-Mu yang paling Engkau cintai, namun aku tidak melihat seorang pun yang merawatnya. Orang susah, tuan-tuan, orang susah, kemudian tertimpa musibah pada dia. Orang tahu dia sakit, orang tahu dia kesusahan, tapi seorang pun tak tolong dia. Lantaran itu Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah,
Aku tengok seorang pun tak ambil peduli dengan dia, sedangkan dia ni adalah orang yang kau cintai. Maksudnya secara logik kita fikir, orang yang Allah Ta'ala sayang sepatutnya disayangi oleh orang, diambil belat oleh orang. Tapi yang ini dia miskin, kemudian tertimpa pula musibah kepada dia. Ada tak orang tahu? Ya, ada orang tahu, tapi orang tak ambil kisah pun kepada dia. Sehingga Nabi Musa alaihi salam kemudian mengadu kepada Allah, ya Allah, adakah hamba ini yang kau maksudkan, yang kau sayangi? Adakah hamba ini yang kau maksudkan orang yang kau cintai? Aku lihat semua orang membelakangkan dia, menjauhkan diri daripada dia. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa dengan firman-Nya, wahai Musa, sesungguhnya jika aku mencintai hamba-Ku, maka aku sempitkan seluruh dunia baginya. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Maknanya orang tadi disempitkan oleh Allah, disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menerima dengan redha, dia tidak mengeluh. Maka di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia itu adalah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita nak sampai ke tahap ini tidak. Namun begitu, setidak-tidaknya kita tidak berada pada posisi kemiskinan pada zahir, tapi kita jangan miskin pada sudut iman tadi itu. Ya, jangan miskin pada sudut iman. Kadang-kadang kita terlihat kaya, tapi iman kita terlalu miskin. Meletakkan bahawa kekayaan itu sebenarnya daripada daya usaha sendiri, maka itulah kemiskinan keimanan. Sedangkan orang yang miskin pada fizikalnya, seperti mana seawalnya tadi saya katakan, dia mempunyai kekayaan. Inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW, laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah aku katakan orang yang kaya itu orang yang memiliki harta timbunan yang banyak, tetapi yang aku maksudkan orang yang kaya ialah orang yang iman dia kuat, iman dia kukuh. Walaupun dia berdepan dengan kepayahan, tidak pernah mulutnya meminta selain daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Abbas bin Kathir meriwayatkan daripada Hasan bahawa dia berkata, iblis mengambil dinar yang pertama kali dibuat, lalu diletakkan di kedua matanya, dan dia berkata, barang siapa mencintaimu, yakni mencintai dinar, maka dia adalah hamba-Ku. Abul Mu'in bin Idris meriwayatkan daripada ayahnya, daripada Wahab bin Munabbih, bahawa dia berkata, iblis menemui Sulaiman bin Daud alaihimassalam dalam wujud seorang yang sudah tua. Lalu Sulaiman bertanya kepadanya, beritahulah aku tentang apa yang akan engkau lakukan terhadap umat Ruhu Ta'ala, iaitu umat Nabi Isa bin Maryam. Iblis menjawab, sungguh aku akan mengajak mereka untuk menjadikan dua Tuhan selain Allah Ta'ala. Sulaiman alaihi salam bertanya lagi, lalu apa yang engkau perbuat terhadap umat Muhammad? Jadi dia bertanya tadi, apa yang kau akan buat terhadap Isa bin Maryam? Kata iblis, aku akan jadikan dua Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terjadi kepada umat Nabi Isa alaihi salam. Bertanya pula Nabi Sulaiman, apa pula yang engkau akan perbuat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai iblis? Lalu iblis berkata, sungguh aku akan mengajak mereka kepada dinar dan dirham, hingga hal itu menjadi lebih mereka minati daripada la ilaha illallah. Maka benarlah ujian itu. Maka benarlah ujian itu. Sulaiman berkata, aku berlindung kepada Allah darimu,
Lalu Sulaiman melihat, ternyata iblis itu pun telah hilang. Jadi iblis dia datang menyerupa sebagai seorang yang amat tua, bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam bertanya kepada iblis, apa yang kau nak ganggu kepada umat ataupun kepada Nabi Isa bin Maryam? Lalu kata iblis, aku akan pastikan mengajak mereka menjadikan ada dua Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang menjadi pegangan sebahagian besar daripada mereka yang menyatakan Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Apa pula ujian ataupun apakah yang engkau akan lakukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dijawab oleh iblis, aku pasti akan mengajak mereka, memesongkan mereka dengan menggunakan kaedah dinar dan dirham, iaitu dengan harta benda, sehingga tidak akan ada minat mereka kepada kalimah la ilaha illallah. Maka jelas tuan-tuan, dia jelas. Kadang-kadang untuk mencari dinar itu kita meninggalkan solat maghrib kerana hanya menjual burger kadang-kadang. Jual burger aja. Bukanlah besar sangat untung dia. Tapi memang telah menjadi fitnah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka duit ataupun harta benda itu merupakan ujian. Ujian sehingga terkadang-kadang meninggalkan agama lantaran mengejar kemewahan, keuangan dan harta benda. Abu Lais As-Samarkandi berkata, yang wajib atas orang fakir adalah mengetahui anugerah Allah Ta'ala. Orang fakir jangan dia berkeluh kesah. Kerana apa? Kerana kemiskinan itu sebenarnya merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui bahawa dunia telah dipalingkan daripadanya kerana kemuliaan baginya yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadanya. Allah memuliakannya dengan apa yang dengannya Allah memuliakan para nabi dan juga para wali. Para miskin, dia kena faham bahawa situasi kemiskinan dia tadi itu seperti mana yang dia cerita pada peringkat awal tadi, ialah sebahagian daripada apa yang telah dilalui oleh para nabi dan juga para waliullah. Oleh kerana itu, oleh kerana kemiskinan itu dilalui oleh para nabi, maka kemiskinan itu merupakan satu kemuliaan, dan kemiskinan itu tertimpa ke atasnya, maka dia mesti merasakan bahagia, redha, merasakan bahawa dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga serta hendaknya dia memuji Allah Ta'ala, tidak mengeluh hal itu, bersabar atas kesempitan hidup yang menimpanya, dan mengetahui bahawa apa yang Allah janjikan di akhirat adalah lebih baik baginya daripada apa yang dipalingkan darinya di dunia. Seandainya orang fakir tidak memiliki keutamaan selain bahawa hal itu adalah kecenderungan Rasulullah dan menteladaninya, nescaya itu sudah agung. Maksudnya orang fakir ni dia tak banyak ibadat, tapi dia menerima kemiskinan tadi kerana apa? Kemiskinan tadi satu kemuliaan, kerana kemiskinan ini jugalah telah pun dilalui oleh para nabi dan juga para wali. Dia hanya mengetahui itu je. Amat mulia dia, kerana nabi juga dimiskinkan oleh Allah. Lantaran kemiskinan nabi itu tertimpa kepada dia, dan nabi itu dimuliakan oleh Allah. Dia mengharapkan dengan kemiskinan yang Allah Ta'ala datangkan kepada dia juga merupakan satu kemuliaan yang Allah Ta'ala sediakan bagi dia. Kalau dia mengetahui itu sahaja dalam banyak-banyak perjalanan hidup dia, dia mengetahui itu saja, kata para ulama, mengetahui itu saja telah pun
dia berada pada posisi yang amat istimewa, amat agung. Qala al-faqih haddatsana thiqah bi isnadihi an Tawus an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majalisun wa qad nazala malakun wa Jibril alaihi salatu wassalam ma'ah. Qala Jibril hadha malakun qad nazala minas sama'i lam yanzil qattu ista'zana rabbahu fi ziyaratika falam yamkuth illa qalilan hatta ja'a al-malaku faqala assalamu alayka ya Rasulullah faqala wa alayka assalam qala al-malak fa inna Allah ta'ala yukhbiruka an yu'tiyaka khazaina kulli syai'in wa mafatiha kulli syai'in lam yu'tihi ahadan qablaka wa la yu'tihi ahadan ba'daka min ghairi an yanqisaka mimma iddakhara laka syai'an aw yajma'aha laka yawm al-qiyamati. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bal yajma'uha ila yaumil qiyamah. Akhir hadis ini Abu Las ada menyatakan, diriwayatkan dan diceritakan daripada kami dengan sanadnya daripada Tawus daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, ada malaikat yang turun disertai Jibril alaihi salam. Jibril berkata, ini adalah malaikat yang turun daripada langit yang sebelumnya tidak pernah turun. Dia meminta izin daripada Tuhannya untuk mengunjungimu ya Rasulullah. Tidak berapa lama malaikat itu datang lalu berkata, assalamu alayka ya Rasulullah. Dia menjawab, wa alaikassalam. Malaikat itu berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengkhabarkan kepadaku bahawa Allah memberimu perbendaraan segala sesuatu dan kunci-kunci segala sesuatu yang tidak pernah Allah berikan kepada seseorang pun sebelummu dan tidak akan diberikan kepada seseorang pun setelahmu, tanpa mengurangi sedikit pun dari apa yang disampaikan untukmu atau yang dihimpunkan untukmu pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahkan Allah menghimpunkannya untukku pada hari kiamat. Begini tuan-tuan, ada riwayat yang menyatakan bahawa ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berziarah ke perkuburan Baqi', di akhir-akhir riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan ada malaikat datang dan menawarkan sama ada Nabi nak mati cara mudah, nak wafat, ataupun dipanjangkan usia dengan dibuka segala perbendaraan. Nak apa saya tak kisah. Maknanya dengan bahasa yang paling mudah, Nabi dibentangkan dengan segala jenis kekayaan. Apa kata Nabi? Nabi memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, membelakangkan kehebatan-kehebatan yang ditawarkan oleh malaikat tadi, menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan terpedaya dengan kekayaan, dengan harta dunia. Hati Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sedikit bacaan dan beberapa pesanan, beberapa kisah yang dipaparkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, melihat kepada sanad-sanad hadis yang saya kongsikan kepada tuan-tuan yang hasan, yang sahih, mudah-mudahan dia memberi motivasi kepada kita untuk kita bermuhasabah. Bermuhasabah, kalau kita tidak pada posisi fakir, maka sayugia kita mensyukuri dengan membantu. Kalau kita pada posisi kemiskinan, jangan kita berkeluh kesah, kerana kemiskinan itu merupakan satu kemuliaan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal akhirah.
Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk meneruskan kehidupan ini dengan terus bersyukur walau di mana posisi kita yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu saja. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.